Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan senantiasa berselawat tanpa henti kepada Nabi kesayangan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sejak akhir-akhir ini negara kita dikejutkan dengan pelbagai berita yang belum dipastikan akan kesahihannya di media sosial. Hal ini amat membimbangkan kerana ia mampu memecah belahkan perpaduan sesama manusia secara umumnya dan umat Islam itu sendiri secara khususnya. Justru agama kita telah menggariskan beberapa panduan kepada kita dalam berinteraksi dengan perkara sebegini, yaitu bahayanya fitnah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, definisi fitnah berasal daripada perkataan bahasa Arab yang mengandungi beberapa makna sebenarnya. Fitnah dari segi istilah mempunyai pelbagai maksud sesuai dengan situasi ia digunakan. Dalam masyarakat Melayu, perkataan fitnah memberi makna yang lebih spesifik. Ia hanya merujuk kepada sebarang tuduhan yang diada-adakan untuk memburukkan atau membencanakan seseorang atau sesuatu pihak yang membawa kepada porak-poranda. Kerana perbuatan fitnah dikecam dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Huzaifah radhiyallahu anhu, la yadkhulul jannata nammam, yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni mengadu domba. Riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6056 dan Muslim 105. Maksud namam seperti kata ulama ialah memindahkan cakap manusia atau orang ramai dari seseorang kepada seseorang untuk merosakkan hubungan mereka. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata dalam Ihya'nya, ketahuilah bahawa sifat fitnah diitlakkan pada kebanyakannya terhadap orang yang memindahkan kenyataan orang lain kepada orang lain. Termasuklah juga dengan cara tulisan yang disebarkan seperti dalam media massa dan lain-lain. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, berkaitan ciri-ciri fitnah dalam konteks masa, pada hari ini fitnah berleluasa dengan cara yang lebih mudah berbanding pada masa yang lampau. Hal ini kerana saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi yang semakin rancak menjadikan amalan fitnah ini semakin mudah tersibar. Fitnah berlaku dalam dua keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mengada-ngadakan suatu berita mengenai seseorang lalu menyebarkannya kepada orang lain dengan tujuan untuk memburuk-burukkan atau menjatuhkan maruah orang tersebut. Yang kedua, apabila seseorang menerima berita mengenai seseorang tanpa menyelidiki kesahihannya lalu menyebarkannya kepada orang lain
sama ada dengan niat untuk memburuk-burukkan atau sebaliknya. Dalam kedua-dua situasi ini, inilah fitnah berlaku dan ia dilihat berleluasa, ya, berleluasa sekali dalam masyarakat kita pada hari ini. Sebagai contohnya, Encik Hashim, mereka ini menceritakan kononnya Harun telah berzina dengan teman wanitanya. Lalu cerita itu disebarkan ke dalam laman blognya dengan tujuan untuk menjatuhkan maruah Harun. Lalu apabila berita itu dibaca oleh Abu tanpa sebarang usul periksa tentang kesahihannya, Abu pula menyebarkan di dalam Facebook, ya, atau ruangan yang tersedia tanpa apa-apa niat, ya, tetapi sekadar menukil dan menyampaikan berita. Dalam situasi ini juga kedua-duanya, yaitu Hashim dan Abu, telah menjadi pelaku dan penyebar fitnah terhadap Harun. Berhati-hati saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Tidak dapat dinafikan, ya, bahawa dalam era masa kini dengan kemudahan serba canggih, sebarang bentuk maklumat amat mudah sekali disebarluaskan, terutamanya menerusi WhatsApp dan internet. Walau bagaimanapun, kaedah-kaedah konvensional dilihat masih lagi menjadi penyumbang tersebarnya berita fitnah, seperti menerusi laporan akhbar dan televisyen yang tidak tepat, ceramah-ceramah yang sembrono, sembang-sembang santai di warung atau kedai kopi, perbualan sesama rakan sepejabat dan sebagainya. Kesemua medium ini dilihat masih lagi menjadi pilihan bagi mereka yang berkenaan melakukan fitnah, disebabkan ianya mudah membentuk persepsi tanpa akan dinilai atau dipersoal kesahihannya oleh sesiapapun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, manakala berkaitan faktor-faktor yang menyumbang kepada gejala fitnah ini, yaitu terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada fitnah sesuai dengan kategori orang itu. Sama ada dia adalah mereka fitnah atau semata-mata sebagai penyebar, ya. Bagi mereka fitnah banyak faktor, ya, yang boleh diandaikan seperti persaingan dalam merebut sesuatu, sama ada meraih jawatan, mendominasi perniagaan, kepentingan politik, ya, kedengkian terhadap kelebihan orang lain, dan pelbagai lagi. Pokok pangkalnya, fitnah terbit daripada hati seseorang yang kotor, bermasalah dan tidak dibenting dengan iman yang teguh. Sesungguhnya syaitan sememangnya tidak pernah berdiam agar manusia, ya, sentiasa berbalah dan berkonflik antara satu sama yang lain. Ini dijelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuridu asy-syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Surah Al-Maidah ayat 91. Walaupun ayat ini ditujukan kepada penjudi, peminum arak atau pemabuk, tetapi syaitan bercita-cita agar kita senantiasa bermusuh antara satu sama lain, kerana ibrah itu diambil dari lafaz yang umum, bukan sebab nuzulnya semata-mata. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh itu fitnah adalah salah satu perbuatan yang amat disukai syaitan, lantaran ia boleh memecah belahkan umat Islam sehingga tiada lagi kesatuan sesama mereka. Bagi kategori penyebar fitnah pula,
Faktor utama daripada perbuatan mereka ini adalah cuai dalam menukilkan berita atau cerita yang didengar tanpa meneliti kesahihannya terlebih dahulu. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembohong. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Riwayat Muslim, nombor rujukan hadis 4482. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perbuatan menyebarkan berita tanpa usul periksa ini pernah ditempelak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah fitnah terhadap Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 11 hingga 12 yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyirian berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan yakni mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita yang bohong dan nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukuman yang menimpa ke atas orang yang turut serta menyebarkan berita dusta itu. Mereka akan mendapat hukuman yang setimpal dengan peranan yang dimainkan. Berkaitan dengan balasan bagi orang yang membuat fitnah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nur berkaitan balasan bagi orang yang suka membuat fitnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang suka menghibahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan yakni ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala perkara, sedang kamu tidak mengetahui, yakni yang sedemikian. Surah An-Nur ayat 19. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bermaksud, berkata malaikat yang mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun orang yang diseksa dengan penyangkut besi yang menembusi pipi sehingga ke belakang lehernya, dan disangkut lubang hidung sehingga menembusi belakang lehernya, dan disangkut mata sehingga menembusi batang lehernya, ialah kerana kerjanya sejak pagi menyebarkan pembohongan ke sehingga seluruh ufuk penjuru dunia. Riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya 655.
Selain itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah radhiyallahu anhu, halakal mutanatti'un, qalaha thalatha. Celakalah golongan-golongan pelampau. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebanyak 3 kali. Riwayat Muslim, nombor rujukan hadis 2670. Imam Al-Nawawi dalam mensyarahkan hadis ini menyebut golongan-golongan pelampau yang disebutkan di dalam hadis ialah golongan melampaui batas dalam pengucapan mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala pula berkaitan dengan kesan daripada fitnah, perbuatan fitnah ini akan menatijahkan pelbagai kesan buruk dan membawa kerosakan yang amat dahsyat ke atas masyarakat dan negara. Antaranya ialah perasaan cemburu yang diakhiri dengan pembunuhan, seperti mana yang berlaku dalam peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Memecahkan perpaduan masyarakat hingga melahirkan golongan yang terpengaruh dengan fitnah yang disebarkan dengan golongan yang mempertahankan. Ini secara tidak langsung akan menatijahkan perpecahan yang jelas sehingga merugikan umat Islam itu sendiri. Yang seterusnya, saudaraku yang dirahmati Allah, perbuatan fitnah akan menjadi seseorang itu buta daripada kebenaran dalam menilai sesuatu perkara dan kebenaran yang hakiki. Fitnah akan menyebabkan muslim itu tenggelam dalam konspirasi kufar yang bercita-cita memecah belahkan umat Islam. Orang yang termakan dengan fitnah itu adalah orang-orang yang menjadi syaitan sebagai sahabat mereka, dan fitnah itu akan menjauhkan seseorang itu daripada agamanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara langkah-langkah yang perlu diambil bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat terhindar daripada fitnah adalah seperti berikut. Yang pertama, mendalami ilmu agama secara berterusan, seterusnya mempraktikkan segala ilmu yang dipelajari. Yang kedua, senantiasa mengingatkan diri bahawa segala perbuatan kita akan dicatat dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memotivasikan diri bahawa fitnah adalah suatu pendustaan dan pendusta balasannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, maka menolaknya adalah wajib. Yang keempat, mendekati para alim ulama dan orang-orang yang saleh serta menjauhi orang-orang yang suka menyebarkan fitnah. Yang kelima, melakukan tabayyun dan bertanya setiap isu yang berbangkit kepada ahlinya. Hal ini amat penting agar kita tidak terjebak di dalam fitnah mengenakan seseorang yang akhirnya kita sendiri menyesalinya. Yang keenam, memastikan kesahihan setiap maklumat yang diperolehi sebelum disebarkan. Inilah cara yang terbaik dalam mengelakkan menjadi pempromosi fitnah melalui media massa umpamanya dan juga cakapan. Yang ketujuh, saudara-saudaraku, senantiasa mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, supaya timbul keinsafan untuk memelihara keaiban orang lain tanpa mengira kawan atau lawan. Dan yang ke-8, senantiasalah melakukan amalan-amalan yang saleh dengan sebanyak-banyaknya sebelum fitnah merebak atau membesar. Benarlah
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, hendaklah kamu bersegera melakukan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah, ibarat kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Hal ini menjadikan seseorang lelaki beriman pada waktu pagi dan kufur pada waktu petang, atau beriman pada waktu petang dan kufur pada waktu pagi. Ini kerana dia menjual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Hadis riwayat Muslim 169, At-Tirmizi 2121, Ahmad 11056 dan At-Tabrani dalam Al-Awsat 2881. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam mengelakkan daripada fitnah, sewajarnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa munajat kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menghadapi ujian fitnah ini, beberapa doa yang telah dikongsikan. Yang pertama, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, yang bermaksud, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Riwayat Imam Ahmad, rujukan hadis 12107, At-Tirmizi 2140, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman 757 dan At-Tabrani dalam Ad-Du'a 1261. Kemudian yang kedua, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghayra maftun. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perbuatan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, kasihkan orang miskin, dan engkau ampunkan dosaku. Engkau rahmatiku dan engkau terima taubatku. Jika engkau mengkehendaki dengan hamba-hambamu fitnah, maka matikanlah aku tanpa sebarang fitnah. Amin ya rabbal alamin. Hadis riwayat At-Tirmizi, nombor rujukan hadis 3233. Yang ketiga, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Abi Burdah bin Abdullah daripada bapaknya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya kami jadikan kamu sebagai benteng pada leher-leher mereka dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Riwayat Abu Daud 1537. Yang keempat, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang maha agung lagi maha lemah lembut. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik arasy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemilik langit dan pemilik bumi dan Tuhan pemilik arasy yang mulia. Riwayat Al-Bukhari 6345 dan Muslim 2730. Yang kelima,
doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Anas radhiyallahu anhu, Allahumma anta 'abdi wa anta nasiri wa bika uqati. Ya Allah, engkaulah kekuatanku dan engkaulah penolongku dan denganmu aku berperang. Riwayat At-Tirmizi 3584. Seterusnya yang keenam, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Yang bermaksud tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku dari kalangan orang yang zalim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 1864. Seterusnya doa yang ketujuh, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Abu Bakr radhiyallahu anhu, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata 'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa ant. Ya Allah, dengan rahmatmu aku berharap, janganlah engkau biarkan urusanku pada diriku sendiri, walau sekelip mata, dan perbaikilah seluruh urusanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain engkau. Riwayat Abu Dawud 5090. Justru itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selagi mana kita menyayangi saudara kita yang merupakan sebahagian daripada kita yang wajib kita jaga hubungannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita dan merahmati kita serta meridainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyayangi diri kita semua dan menempatkan diri kita semua di syurganya, ya, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim ganas, dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga apa yang kita kongsikan berkaitan dengan bahayanya fitnah kepada sesama kita, mudah-mudahan sikap-sikap seperti ini dapat kita hindari bersama, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.